Hari ini genap 511 tahun kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka pada 15 Ogos 1511. Ianya tumbang ke tangan Portugis yang pada mulanya hadir dengan niat untuk berdagang. Tiada syak lagi bahawa Portugis mempunyai maklumat awal tentang apa yang berlaku di Melaka kerana tarik serangan yang dipilih sememangnya amat strategik. Selain dari ketiadaan Hang Tuah dan armada Melaka, penduduk Melaka sekitar Julai 1511 dalam mood persiapan untuk berpesta. Pesta yang dimaksudkan adalah istiadat perkahwinan diraja antara Sultan Pahang keempat iaitu Sultan Mansur Shah dengan puteri Sultan Mahmud Shah. Walaupun peristiwa perkahwinan di Melaka ini tidak diriwayatkan dalam Sulalatus Salatin ataupun sejarah Melayu, dari rekod Salasila Melayu, puteri Sultan Melaka ini adalah hasil perkahwinan Sultan Mahmud Shah dengan puteri Unang Kening, puteri sulung Raja Kelantan iaitu Sultan Mansur Shah ibni almarhum Sultan Iskandar Shah. Tidak dapat dipastikan nama puteri Sultan Melaka tersebut. Apa yang diketahui, baginda adalah saudara seibu sebapa dengan Sultan Perak pertama iaitu Sultan Muzaffar Riyad Shah ibni almarhum Sultan Mahmud Shah. Catatan Bustan Al-Salatin ada memberikan nama puteri Melaka tersebut iaitu Raja Dewi. Akan tetapi menurut Bustan Al-Salatin, puteri Raja Dewi ini dinikahkan dengan Raja Jenal iaitu putera Sultan Pahang bernama Sultan Abdul Jamal. Menurut Richard James Wilkinson 1932, perkahwinan di Raja Melaka Pahang ini penting kerana ianya berjaya menjalin semula pertalian antara kedua-dua negeri yang retak akibat persengketaan yang berlaku sebelum itu. Menurut Wilkinson juga, Sultan Melaka ketika itu mempunyai sumber kewangan yang banyak, hasil dari rampasan harta bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir yang dihukum bunuh sekitar 1510. Istiadat perkahwinan diraja dimulakan dengan istiadat meletak kerja sekitar Jun 1511, di mana sebahagian rakyat jelata bersama tenaga kerja istana berkumpul dan bersedia untuk melaksanakan segala persiapan bagi upacara menyambut pengantin lelaki yang bakal diadakan. Istiadat ini dirancang untuk dijalankan secara besar-besaran di mana terdapat rekod Portugis yang menceritakan kekaguman mereka tentang persiapan dan terutamanya keindahan kenaikan diraja bersalut emas yang disediakan bagi perarakan ketibaan pengantin lelaki. Malangnya, usaha gotong royong ini terhenti apabila Portugis mula membedil Melaka pada pertengahan Julai 1511. Terdapat kekeliruan yang menghasilkan andaian bahawa kenaikan diraja tersebut adalah sebesar Istana Melaka, iaitu Istana Mahligai Hawa Nafsu. Ada juga yang beranggapan bahawa seperti fiction science Mortal Engine, istana bergerak ini berkeupayaan mereda hutan belantara dan bukit bukau dari Pahang ke Melaka. Kesilapan ini mungkin berpunca dari terjemahan catatan Fernão Lopes de Castanheda, iaitu pada tahun 1500 hingga 1559. Yang menyatakan bahawa setiap satu dari 30 rodanya sebesar sebuah bilik. Apa yang jelas, Fernão Lopes de Castanheda tersebut hanya berumur 11 tahun pada 1511. Menurut Rui Manuel Loureiro 2008 pula, Fernão Lopes de Castanheda tidak pernah ke Melaka dan hanya berpandukan cerita-cerita dari Laskar Portugis Melaka semasa beliau di India. Dengan itu, mungkin maklumat yang diterimanya adalah silap. Juga terdapat kemungkinan teks asal beliau gagal dialih bahasa dengan sebaiknya oleh pengkaji sejarah. Jika dikaji, sumber asal tentang kewujudan kenaikan diraja ini adalah berdasarkan catatan Ketua Armada Portugis iaitu Alfonso de Albuquerque dalam Comentarios de Alfonso de Albuquerque. Documentaries of Alfonso de Albuquerque. Saya petik terjemahan Inggeris catatan tersebut. Here was burnt a wooden house of very large size and very well built with joiner. About 30 palms, red solid timber, all inlaid with gold, built up on 30 wells.
every one of which was as large as a hogshead, and it had a spire, which was the finishing point of the building, of great height, covered with silken flax, and the wool of it hung with very rich silken stuff, for it had been prepared for the reception of the king of Pahang and his bride, the daughter of the king of Malacca, who were to make their entry through the city with great blowings of trumpets and festivities. And in the house of the king and the other house round about which were burned, there was consumed by fire a great store of merchandise and other things of great price, which the king had in his palace. Jadi menurut catatan Alfonso de Albuquerque sendiri yang disusun oleh anaknya Alfonso Bras de Albuquerque, saiz lebar struktur kenaikan diraja tersebut adalah 30 pam dan ianya mempunyai 30 roda setiap satu sebesar hogshead. Unit kiraan pam iaitu palmo de gravera adalah jarak antara ibu jari ke jari kelingking, iaitu 9 inci. Jadi lebarnya 270 inci, 30 kali 9 inci iaitu 22 kaki 6 inci. Manakala hogshead adalah unit kiraan lama Portugis iaitu saiz tong kamar, barrel de vinho, wine barrel, 52 gallon yang mempunyai diameter 28 inci. Secara logik, ianya tidak mungkin bersaiz bilik kerana sebuah bilik berbeza-beza dimensi dan tidak universal untuk dijadikan piawai ukuran. Jadi seperti yang pernah digambarkan Peter van der Aar 1706, kemungkinan besar saiz kenaikan diraja tersebut adalah seluas sebuah rumah. Teres moden kini iaitu lebih kurang 23 kaki kali 90 kaki. Dari deskripsi yang diberi Alfonso de Albuquerque, kita ketahui bahawa kenaikan diraja tersebut dihiasi dengan pelbagai jenis panji sutera yang berwarna-warni. Jika kita rujuk kepada Arsip Jabatan Adat Istiadat Negara Brunei Darussalam tentang kenaikan diraja yang pernah digunakan Kesultanan Brunei, mungkin kita dapat menggambarkan jenis-jenis panji, struktur mahligai dan alat-alat kebesaran yang disusun di atas struktur kenaikan diraja Melaka tersebut. Alat perhiasan diraja Brunei sama ada bagi kenaikan darat maupun kenaikan laut terbahagi kepada dua jenis. Pertama adalah hiasan menengah di bahagian tengah yang terdiri dari tunggul carok sandaran, ula-ula besar dan sumbu layang, payoh haram payung, ubur-ubur 3 tingkat, cogan ugama, cogan istiadat, cogan diraja, mahligai, payung tinggi, alam bernaga iaitu alam besar, pisang-pisang dan tunggul buritan. Kedua, hiasan di bahagian sisi kenaikan yang terdiri dari payung ubur-ubur, ambal, tunggul kawan, dadap yang diatur menurut susunan warna yang bermula dari warna kuning hingga ke warna merah jambu, rawai lidah dan sapu-sapu air. Kedua-dua perhiasan diraja ini adalah alat utama yang dipasang sebelum diadakan majlis-majlis yang beristiadat seperti istiadat berpuspa, istiadat perkahwinan seperti istiadat berpuspa, istiadat perkahwinan diraja, istiadat bertindik dan berkhatan diraja, istiadat menggarak wazir dan mana-mana jua istiadat yang disifatkan penting. Sebahagian dari alat-alat perhiasan diraja ini juga diatur di sepanjang jalan yang menuju ke istana atau di mana jua tempat mengadakan majlis-majlis beristiadat. Jadi bukan sekadar hiasan, panji-panji sutera yang disaksikan Alfonso de Albuquerque sejurus kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka ini adalah sebahagian dari alat kelengkapan dan perhiasan khusus yang melambangkan kebesaran dan kekuasaan institusi Kesultanan Melaka itu sendiri. Malang sekali semuanya itu telah musnah, termasuklah segala khazanah ilmu, naskah buku-buku, peta-peta, perutusan-perutusan, tulisan di daun-daun lontar dan sebagainya yang turut jilat api bersama hadiah-hadiah diplomatik dan artifak-artifak sejarah peradaban Melayu yang disimpan di Istana Melaka. Sekian. Maklumat ini adalah dipetik daripada Dewan Arsip Negeri Melaka. Sekian dan terima kasih.